Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Ustazah Nur Hatimah, pensyarah kursus PIMK 3083, pengajian fiqh bagi semester kali ini. InsyaAllah pada hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan mempersembahkan satu pembentangan bertajuk Pembahagian Harta Pusaka. Ahli kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri, Syahidah Nasuha, Muhammad Muzammil Shah dan juga Aina Izzati. Sebelum kita pergi lebih mendalam berkenaan dengan pembahagian harta pusaka, mari kita lihat dahulu apa itu harta pusaka. Apa itu harta pusaka? Harta pusaka itu ialah harta yang dimiliki oleh si mati semasa hayatnya dan ditinggalkan olehnya selepas meninggal dunia. Harta-harta pusaka itu termasuklah harta alih dan juga harta tidak alih. Harta alih itu seperti wang, sama ada dalam simpanan bank atau sebaliknya, barang kemas, baju, kereta dan juga haiwan ternakan. Manakala harta tidak alih pula terdiri daripada rumah, tanah dan juga kebun. Kita sudah pun tahu apa itu harta pusaka. Sekarang kita nak tahu apa yang kita boleh lakukan dengan harta pusaka ni. Harta pusaka perlu dibahagikan dengan mengagih-agihkan harta si mati mengikut ketetapan syarak. Macam mana kita nak bahagikan harta pusaka si mati mengikut ketetapan syarak? Baiklah, harta pusaka boleh dibahagikan kepada waris-waris si mati dengan syarat perlu menjelaskan ataupun menyempurnakan keempat-empat perkara ini terlebih dahulu. Yang pertama, harta pusaka si mati mestilah digunakan untuk menjelaskan perbelanjaan pengkebumian dan pengurusan jenazah seperti proses mengkafankan, memandikan dan juga mengebumikan jenazah. Yang kedua, harta pusaka mestilah digunakan terlebih dahulu untuk menjelaskan hutang-hutang si mati jika ada. Yang ketiga, harta pusaka tersebut perlu digunakan untuk menunaikan wasiat yang tidak melebihi 1/3 daripada harta pusaka si mati. Yang keempat, harta pusaka tersebut perlulah digunakan untuk menyelesaikan tuntutan harta sepencarian. Sekiranya si mati mempunyai tuntutan harta sepencarian bersama dengan suami atau isterinya, maka harta pusaka tersebut mestilah digunakan untuk menyelesaikan tuntutan tersebut. Selepas keempat perkara ini diselesaikan, barulah harta pusaka ini boleh dibahagikan kepada ahli-ahli waris yang berhak. Sebenarnya, siapa yang layak menerima harta pusaka? Ahli-ahli waris adalah orang yang layak menerima harta pusaka. Ahli waris terdiri daripada ahli-ahli keluarga si mati. Namun begitu, tidak semua ahli keluarga si mati layak menerima harta pusaka. Hal ini kerana dalam hukum faraid Islam, harta pusaka akan dibahagikan mengikut keutamaan yang ditetapkan oleh syarak. Dalam hukum faraid Islam, waris yang paling utama menerima harta pusaka ialah golongan Ashabul Furud. Siapa Ashabul Furud? Ashabul Furud ialah ahli-ahli waris yang telah ditetapkan bahagian atau saham mereka dalam pembahagian harta pusaka menurut Al-Quran, As-Sunnah dan juga Ijma'. Terdapat 12 orang ahli di dalam Ashabul Furud. 12 ahli tersebut terdiri daripada 1. Suami jika si mati ialah isteri. Kedua, isteri jika si mati ialah isteri. Ketiga, ibu. Keempat, bapa. Kelima, datuk dari jalur sebelah bapa. Keenam, nenek sama ada dari jalur sebelah bapa ataupun ibu. Ketujuh, anak perempuan. Ke-8, anak perempuan kepada anak lelaki, iaitu cucu perempuan. Ke-9, saudara perempuan seibu sebapa. Ke-10, saudara perempuan sebapa. Ke-11, saudara perempuan seibu. Dan yang terakhir,
saudara lelaki seibu. Dalam pembahagian harta pusaka kepada ashabul furud, terdapat prinsip yang perlu diikuti oleh ahli-ahli waris, iaitu bapa, ibu, suami atau isteri dan juga anak-anak si mati adalah waris yang paling utama untuk menerima harta pusaka. Bahagian harta pusaka mereka akan dikira terlebih dahulu berbanding ahli-ahli waris yang lain. Mereka tidak akan digugurkan daripada menerima harta pusaka dalam apa keadaan sekalipun. Maka, ahli-ahli waris yang lain dalam ashabul furud akan terdinding untuk menerima harta pusaka sekiranya bapa, ibu, suami atau isteri dan anak-anak si mati masih lagi hidup. Baiklah, bagaimana sekiranya terdapat baki pada harta pusaka walaupun telah diberikan bahagian ashabul furud? Jadinya, baki harta pusaka tersebut akan diberikan kepada ahli asabah pula. Cara pembahagian asabah ialah 2 bahagian untuk waris lelaki dan 1 bahagian untuk waris perempuan. Jika harta masih berbaki walaupun selepas diberikan kepada golongan asabah, harta-harta tersebut, baki-baki harta tersebut akan diberikan kepada pihak Baitul Mal untuk diuruskan. Mahukan penerangan yang lebih jelas berkenaan dengan bahagian bagi setiap ahli waris dan juga cara pembahagiannya? Mari kita sama-sama fahami situasi yang akan diberikan selepas ini. Jom! Situasinya seperti ini. Seorang isteri meninggal dunia dan memiliki harta sebanyak RM150,000. Beliau meninggalkan si suami dengan 2 orang anak lelaki dan juga 2 orang anak perempuan hasil daripada perkahwinan mereka berdua. Kedua-dua ibu bapa beliau juga masih lagi hidup. Si ibu dan si bapa tinggal bersama satu-satunya adik-beradik beliau, iaitu si abang. Persoalannya, bagaimanakah cara kita untuk membahagikan harta pusaka si mati dalam keluarga itu? Mari kita tengok jawapannya bersama-sama. Jom! Pada hari ini, saya akan meneruskan isu perbincangan kita mengenai faraid, iaitu pembagian harta pusaka. Jadi, saya akan menimbulkan satu persoalan atau satu isu berkaitan dengan isu faraid tersebut. Persoalan yang saya timbulkan iaitu satu keluarga yang mempunyai sepasang suami isteri, 2 orang, sepasang ibu dan bapa, dan 2 orang anak lelaki dan 2 orang anak perempuan. Jadi si isteri ini telah meninggal dunia. Jadi dengan ini bagaimanakah cara kita untuk lakukan pembagian harta pusaka tersebut? Siapakah yang akan dapat dan siapakah orang-orang yang perlu dapat? Okey. Jadi orang-orang yang akan dapat harta pusaka tersebut ialah ashabul furud, dan segalanya kita akan bagi dengan gelaran asabah bil ghairi. Jadi ashabul furud ini merupakan si suami tersebut, si bapa dan si ibu, dan asabah bil ghairi pula ialah 2 orang anak lelaki dan 2 orang anak perempuan mereka. Okey, saya akan meneruskan perbincangan itu dengan slide yang seterusnya, iaitu mengenai pembahagian harta yang patut kita berikan kepada ashabul furud dan ashabah bil ghair ini. Okey. Kita mulakan kepada pecahan kepada si suami. Si suami ini akan mendapat 1/4 daripada harta si isteri kerana mereka mempunyai anak, mempunyai 2 orang anak lelaki dan 2 orang anak perempuan. Manakala bila mana si suami ini dan si isteri itu tidak mempunyai anak, si suami akan mendapat 1/2 daripada harta si isteri. Okey, kita bergerak kepada si bapa dan si mak. Si bapa atau si ibu. Si ibu dan si bapa ini masing-masing akan mendapat 1/6. Dan itu ialah 1/6 bila mana mereka ini mempunyai anak perempuan. Okey.
dan seterusnya. Kita bergerak pada asbab bil ghair. Asbab bil ghair ini akan mendapat dia tidak ada pecahan, tetapi dia akan memberi kepada lelaki 2 bahagian dan perempuan 1 bahagian. Lelaki ini 2 bahagian daripada 1 bahagian perempuan. Okey. Di situ anak lelaki akan mendapat lebih atas dasar mereka ini banyak tanggungjawab. Itu mana-mana lelaki sahaja. Suami pun akan dapat lebih daripada si isteri, dan anak lelaki pun akan dapat lebih daripada anak perempuan. Okey. Itu kita tamat kepada pecahan-pecahan untuk pembagian harta pusaka. Okey, seterusnya kita akan bergerak pada slide yang seterusnya, iaitu bagaimana cara untuk kita mengira harta pusaka ini mengikut golongan-golongan yang sepatutnya. Okey, si isteri ini telah meninggal dunia dan telah meninggalkan harta sebanyak RM150,000. Jadi pertama sekali kita akan mula dengan mengira bahagian untuk ashabul furud terlebih dahulu, kerana ashabul furud ini ialah golongan-golongan yang wajib atau golongan-golongan yang layak menerima harta pusaka tersebut. Dan selepas kita telah mengirakan mengikut pecahan-pecahan ashabul furud, kita akan lihat terdapat baki daripada jumlah keseluruhan kita punya harta tersebut. Jadi baki tersebut kita akan agihkan kepada gelaran yang dipanggil as-sobah. As-sobah ini orang-orang yang layak menerima harta pusaka, tetapi atas dasar ashabul furud ini dapat terlebih dahulu. Jadi dengan maksud yang ringkas, as-sobah ini akan dapat baki daripada ashabul furud punya harta. Okey. Dan seterusnya pula, as-sobah yang saya guna dalam cerita tersebut ialah as-sobah bil ghairi. As-sobah bil ghairi ini ialah kita percaya kepada anak lelaki dan anak perempuan. Anak lelaki akan mendapat 2 bahagian untuk seorang lelaki, dan seorang perempuan akan dapat 1 bahagian untuk seorang anak. Okey. Selesai untuk cara pembahagian harta. Okey, kita akan bergerak pada slide yang seterusnya. Ini adalah macam mana cara untuk kita mengira harta pusaka dengan cara pecahan-pecahan tersebut. Okey, yang pertama, kita sudah maklum bahawa seorang ayah akan mendapat 1/6 daripada harta si anak perempuan yang meninggal dunia itu, dan si ibu akan dapat 1/6 dan suami akan dapat 1/4. Jadi perkara pertama yang kita perlu buat ialah kita perlu untuk samakan penyebut di bawahnya terlebih dahulu. Macam mana kita nampak pada slide itu telah saya sediakan slide yang menunjukkan kat situ saya akan tunjuk darab 4 dan darab 6. Situ saya akan samakan penyebut di bawahnya dulu, dan atas pun kita akan darab 4, darab 6. Jadi selepas kita darab untuk setiap nombor yang di situ, kita akan dapat 4 untuk si ayah, 4 untuk si ibu, dan 6 untuk si suami. Jadi 4 kita akan tambah 4 tambah 4 tambah 4 akan dapat 14, dan bila mana kita darab bawah tadi, kita akan dapat 24. Jadi total daripada kita punya pecahan ni akan dapat 14/24. Dan kita lihat di situ, kita akan dapat nampak jumlah kita dapat nampak baki. Bila mana kita tolak 24/24 tolak 14/24, kita akan dapat jumlah di situ ialah 10/24. 10/24 inilah baki yang kita perlu agihkan kepada 2 orang anak lelaki dan 2 orang anak perempuan. Jadi di sini kita telah lihat ini adalah dia punya langkah yang pertama untuk kita macam mana kita nak tahu seberapa banyak harta yang kita perlu agihkan kepada si ashabul furud. Okey. Seterusnya kita akan bergerak dengan lebih lanjut tentang pengiraan harta untuk ashabul furud. Pertama, perkara yang kedua kita perlu buat setelah kita tahu pecahan untuk ashabul furud ini, iaitu 14/24. Setelah itu kita akan kira untuk satu bahagian. Satu bahagian untuk ashabul furud ini adalah kita perlu bahagi kepada 24 daripada jumlah harta yang telah ditinggalkan. Harta yang telah ditinggalkan itu ialah 150,000, dan dengan itu kita perlu bahagi
RM190,000 tersebut kita perlu bahagi kepada 24 bahagian. Dengan itu kita akan dapat satu bahagian dalam berharga RM6,250. Jadi setelah kita dah dapat harga untuk satu bahagian, kita perlulah darabkan satu bahagian tersebut kepada 4, satu bahagian lagi 6,250 kepada 4, dan satu lagi 6,250 kepada 6. Itu adalah maksud 446 tu menunjukkan 4 yang first, yang atas sekali itu menunjukkan itu kepada si bapa, yang 4 yang kedua untuk si ayah, untuk si ibu, dan 6 yang bawah sekali itu ialah untuk si suami. Okey, dapat Jadi setelah kita darab 4 darab 6,250, kita akan dapat jumlah daripada darab tersebut akan dapat 25,000. Dan yang kedua pun sama 25,000, yang ketiga dapat 3,750. Jadi kat situ telah menunjukkan jumlah harta yang telah ashabul furud yang dapat. Untuk si bapa akan dapat 25,000, untuk si ibu akan dapat 25,000, dan untuk si suami akan dapat jumlah 37,500. Okey. Jadi itu selesai untuk ashabul furud sahaja. Okey, jadi kat situ bila mana kita tambah jumlah ketiga-tiga ashabul furud ni punya jumlah harta yang telah didapat, dan kita tolak dengan jumlah harta asal, kita akan dapat baki. Baki itulah kita kena cari, baki itulah yang kita kena bagi kepada golongan itu ashabah bil ghairi, itu dua anak lelaki tadi dan dua anak perempuan. Okey, kita akan melihat slide yang seterusnya. Untuk slide yang seterusnya, kita akan mengira untuk lebihan daripada harta yang telah kita kira pada awal untuk ashabul furud tadi. Jadi ini berkaitan dengan ashabah bil ghairi. Bila mana kita dapat 14 tadi, 24 tolak 14 akan dapat 10. Jadi 10 per 24 yang telah ditunjukkan dalam slide ini adalah baki yang perlu diagihkan kepada ashabah bil ghairi. Okey, jadi kita tengok, kita lihat pada yang slide yang di atas tu, baki harta si mati. Kita akan tolak dulu harta si mati yang asal kepada semua jumlah ashabul furud yang telah kira tadi. Kita akan dapat 62,500. Ini baki yang kita perlu selesaikan dan kita perlu agihkan kepada kepada dua orang anak lelaki dan dua orang anak perempuan tersebut. Okey. Jadi perkara pertama yang kita perlu buat ialah kita cari dulu satu bahagian untuk balance ni, untuk baki. Jadi macam mana cara kita perlu buat ialah kita tengok dulu berapa jumlah anak dan anak yang mereka miliki. Jadi kita telah ceritakan kita ada dua orang anak lelaki dan dua orang anak perempuan. Jadi seorang anak lelaki akan mendapat dua bahagian. Jadi bila mana kalau dua orang lelaki akan dapat 4 bahagian, dan manakala seorang anak perempuan mewakili satu, dua orang anak perempuan mewakili dua. Jadi 4 tambah 2 akan dapat 6. Jadi di sini kita akan dapat 6 bahagian untuk mereka. Jadi untuk mencari satu bahagian, kita perlu bahagi jumlah baki yang kita dapat, iaitu 62,500 ini, kita bahagikan kepada 6 bahagian. Bahagian kita akan dapat jumlah RM10,416.67. Jadi ini mewakili satu bahagian untuk seorang. Jadi kalau untuk kita kira jumlah dua orang anak lelaki, satu lelaki akan dapat 20,000 ini, dua lelaki akan dapat 41,000. Jadi seorang perempuan akan dapat jumlah ini. Okey. Ini untuk jumlah seorang lelaki dan ini untuk jumlah seorang perempuan. Itu saja. Jadi hartanya akan habis tak ada baki. Kita bila mana harta yang pusaka yang ada baki tu, kita akan cuba selesaikan dengan beri kepada ashabah. Okey, ini mana anak lelaki akan dapat 2 bahagian, anak perempuan akan dapat 1 bahagian. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Dan teruskan kepada isu ataupun situasi yang kedua. Alhamdulillah, harta pusaka si mati berjaya diagihkan. Nanti sekejap. Tiba-tiba si abang datang untuk menuntut bahagian harta pusakanya.
Si abang bertanya, "Saya si abang kepada si mati. Saya tak dapat ke harta pusaka adik saya?" Apa jawapan yang sesuai untuk si abang? Mari kita lihat jawapannya bersama-sama. Jom. Baiklah, bagi jawapan situasi sebentar tadi adalah sama ada abang si mati boleh atau tidak mendapat harta pusaka si mati. Jawapannya adalah tidak boleh kerana si mati mempunyai 2 orang anak perempuan. Bagaimanakah abang si mati boleh mendapatkan harta? Jawapannya, sekiranya si mati tak mempunyai anak perempuan. Macam mana tu? Jadi, jom kita lihat proses perkiraan harta pusaka ini. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan kedudukan abang si mati dalam perkiraan harta pusaka. Sekiranya si mati tidak mempunyai anak perempuan, kedudukan abang si mati ini adalah asabah bin nafsi. Apakah itu asabah bin nafsi ni? Asabah bin nafsi ini adalah ahli waris yang mempunyai hubungan nasab, iaitu kerabat dengannya yang terdiri daripada golongan lelaki tanpa diselangi oleh golongan perempuan. Kategori abang si mati ini terletak pada jihad al-uhwah dalam asabah bin nafsi, iaitu saudara lelaki seibu sebapa. Jadi, kita sudah tahu kedudukan abang si mati ini sekiranya si mati tidak mempunyai anak perempuan. Jom kita teruskan. Bagaimana pula kaedah pembahagian harta pusaka ini? Perkiraan harta pusaka ini bermula dengan pembahagian bahagian mengikut kedudukan dalam harta pusaka. Kita kira dahulu pecahan bagi ashabul furud. Dalam situasi ini, ayah si mati, ibu si mati dan suami si mati tergolong dalam pecahan ashabul furud. Ayah mendapat 1/6 daripada harta si mati, ibu juga mendapat 1/6 daripada harta si mati dan suami mendapat 1/4 daripada harta si mati. Bagaimana pula dengan 2 orang anak si mati dan abang si mati ini? 2 orang anak si mati dan abang si mati akan berkongsi 2 bahagian bagi setiap seorang harta lebihan si mati yang telah ditolak dengan golongan ashabul furud. Hal ini kerana mereka tergolong dalam kumpulan ashabah bin nafsi. Mari kita lihat satu persatu proses perkiraan ini. Perkiraan harta pusaka ini bermula dengan pembahagian bahagian mengikut kedudukan dalam harta pusaka. Kita kira dahulu pecahan bagi ashabul furud. Dalam situasi ini, ayah si mati, ibu si mati dan suami si mati tergolong dalam pecahan ashabul furud. Ayah mendapat 1/6 daripada harta si mati, ibu juga mendapat 1/6 daripada harta si mati dan suami mendapat 1/4 daripada harta si mati. Bagaimana pula dengan 2 orang anak si mati dan abang si mati ini? 2 orang anak si mati dan abang si mati akan berkongsi 2 bahagian bagi setiap seorang harta lebihan si mati yang telah ditolak dengan golongan ashabul furud. Hal ini kerana mereka tergolong dalam kumpulan ashabah bin nafsi. Mari kita lihat satu persatu proses perkiraan ini. Sebelum itu, peninggalan harta si mati adalah sebanyak RM150,000. Kita akan kira dahulu bahagian awal, iaitu bahagian kepada ayah si mati, ibu si mati dan suami si mati. Untuk itu, kita akan gunakan sistem pecahan dalam mendapatkan jumlah sebenar bahagian masing-masing. Susun pecahan ayah, ibu dan suami si mati bagi menyamakan jumlah pembawah pecahan, di mana ayah dan ibu si mati akan didarabkan dengan 4, manakala suami si mati akan didarabkan dengan 6. Oleh itu, bahagian bawah pecahan sudah mempunyai jumlah pembawah pecahan yang sama, iaitu 24 bahagian. Setelah didarabkan, ayah dan ibu mendapat 4 bahagian setiap seorang, manakala suami akan mendapat 6 bahagian seorang. Selepas itu, setiap bahagian ayah, ibu dan suami si mati ini akan ditambah, iaitu 4 tambah 4 tambah 6 menjadi 14 bahagian. Bagaimana pula dengan golongan asabah bin nafsi dalam situasi ini? Iaitu 2 orang anak lelaki si mati dan abang si mati.
lebihan daripada pembahagian ashabul furud iaitu 24 bahagian ditolakkan dengan 14 bahagian, menjadikannya tinggal 10 bahagian untuk kita berikan kepada 2 orang anak si mati dan abang si mati. Seterusnya, kita akan kira pembahagian nilai sebenar harta pusaka bagi golongan binafsi ni pula, iaitu 2 orang anak lelaki si mati dan abang si mati. Selepas harta si mati dibahagikan kepada golongan ashabul furud, baki harta peninggalan si mati adalah tinggal RM62,500. Disebabkan golongan asabah binafsi ini masing-masing mendapat 2 bahagian, jadi baki harta peninggalan si mati sebanyak RM62,500 ini akan dibahagikan kepada 6 bahagian, sebab 2 bahagian bagi setiap seorang. Ini kerana setiap 2 orang anak lelaki dan abang si mati mendapat 2 bahagian. Jadinya, 1 bahagian harta pusaka ini tinggal RM10,416.67. Untuk mengira nilai sebenar harta yang mereka dapat ini, 2 akan didarabkan dengan RM10,416.67 dan hasilnya adalah RM20,833.34. Maka di sini kita boleh simpulkan bahawa setiap 2 orang anak si mati akan mendapat RM20,833.34 dan begitu juga abang si mati. Namun begitu, perkiraan ini hanya boleh dilakukan sekiranya si mati tidak mempunyai anak perempuan. Baiklah, itu sahaja perbentangan pembahagian harta pusaka daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.